The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Babak pertama, lokasi rumah Khairul. Seorang pelajar bernama Khairul sedang menghubungi guru kelas untuk meminta bantuan ataupun bimbingan. Khairul yang sedang menghadapi pelbagai masalah sedang berusaha untuk meminta pendapat dari guru kelasnya bagaimana segala masalah itu dapat diselesaikan. Hello, Assalamualaikum Cikgu Yati. Maaf kerana mengganggu cikgu pada waktu petang macam ni. Saya Khairul, anak murid kelas cikgu. Cikgu ingat saya? Waalaikumsalam, ya. Oh, ya Khairul. Ada apa ya hubungi saya? Saya nak minta sedikit bantuan dari cikgu, boleh ke? Minta bantuan apa tu Khairul? Awak ada masalah ke Khairul? Cikgu, rasanya siapa yang patut saya mengadukan tentang masalah-masalah yang saya tengah hadapi sekarang ni ya cikgu? Saya harap cikgu dapatlah bantu saya. Saya faham perasaan awak Khairul. Saya sudah maklumkan terlebih dahulu sebelum ini dengan Cikgu Aina, guru kaunseling dan bimbingan sekolah kita. Saya juga sudah lama perhatikan prestasi pembelajaran awak sebelum ni yang semakin merudum. Saya dah jangka awak memang betul-betul dalam masalah. Terima kasih Cikgu Yati. Saya menghargai sangat pertolongan cikgu. Lepas ni, awak tak perlu risau. Saya dah berbincang dan aturkan janji temu awak dengan Cikgu Aina. Apa-apa, saya akan maklumkan kepada awak, ya Khairul? Baiklah Cikgu Yati. Terima kasih banyak-banyak cikgu kerana sudi untuk bantu saya dalam menyelesaikan masalah-masalah saya ni. Babak kedua, lokasi Google Meet. Khairul telah diminta oleh guru kelas untuk segera berjumpa dengan guru kaunseling untuk mendapatkan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling bagi membantu masalah yang telah dihadapi oleh Khairul. Guru kaunseling sekolah meminta untuk membuat perjumpaan bersama Khairul secara maya melalui aplikasi Google Meet. Assalamualaikum Cikgu Aina. Terima kasih sudi dan terima untuk saya dapatkan khidmat bimbingan dan kaunseling bagi membantu masalah dan perkara yang saya hadapi sepanjang saya berada di sekolah dan di rumah. Ya, sama-sama Khairul. Bagaimana dengan keadaan awak sekarang? Awak sihat? Dah, saya sihat cikgu. Tapi seperti biasalah cikgu, saya selalu merasakan diri saya ni penuh dengan masalah-masalah yang berat. Yang mudah rasa begitu Khairul. Cuba awak ceritakan sedikit masalah yang awak hadapi sekarang ni. Sampaikan awak rasa macam tu dalam hidup awak. Tapi saya rasa diri saya ni tak ada gunanya lagi kat dunia ni. Dan saya rasa nak berputus asa dengan hidup saya. Terlalu banyak perkara dan masalah yang saya perlu tanggung dan saya perlu hadapi. Berbagai masalah yang saya tanggung ini kebanyakannya berpunca dari persekitaran saya di sekolah dan juga di rumah cikgu. Saya faham dengan perasaan dan keadaan awak sekarang ni. Cikgu rasa bangga sebab sekarang ni awak telah memilih jalan yang betul di mana berjumpa dengan saya sebagai guru kaunselor sekolah. Dan mungkin saya juga dapat membantu awak untuk menyelesaikan masalah awak ni. Okey? Terima kasih cikgu sebab cuba untuk faham keadaan dan masalah yang sedang saya sekarang ni. Okey, so baiklah Khairul. Sebelum awak ceritakan masalah awak, boleh tak awak ceritakan sedikit background family awak kepada saya? Boleh Cikgu Aina. Nama saya Ahmad Khairul dan cikgu boleh panggil saya Khairul saja. Saya tinggal di Taman Delima dan merupakan anak sulung dari 4 orang adik-beradik. Saya tinggal bersama dengan ibu dan adik-beradik saya saja cikgu. Kami dah ditinggalkan oleh ayah kami 2 bulan yang lepas. Oh begitu. Jadinya awak je lah yang bersekolah dan awak yang menyala ahli keluarga awak sekarang ni. Betul? Ya, nampaknya begitulah cikgu. Okey Khairul, terima kasih sebab sudi cerita pasal background family awak.
Dan seterusnya, boleh tak saya tahu apa masalah yang awak betul-betul hadapi sampai keputusan exam awak teruk dan efek pada awak punya pelajaran setakat ni? Saya sebenarnya semakin hari semakin penat dengan hidup saya, cikgu. Kenapa? Kat sekolah saya selalu fikirkan tentang keluarga saya kat rumah. Lagi-lagi adik-adik saya yang masih kecil dan keadaan ibu saya yang kurang sihat. Saya risau mereka tak dapat keperluan yang cukup macam kehidupan anak kecil yang lain. Malam pula, saya terpaksa bekerja di kedai makan untuk cari duit lebih bagi bantu ibu saya kat rumah. Sebab itulah saya rasa sangat penat dan tertekan dengan hidup saya sekarang ni, cikgu. Oh, baiklah Khairul. Sekarang cikgu faham dan jelas tentang apa yang awak sedang alami pada waktu ini. Jadi, Cikgu Aina dapat bantu saya untuk selesaikan masalah ni dan kembalikan semangat saya seperti sedia kala? Macam ni Khairul, seperti yang awak tahu, semua itu memang tugas saya sebagai guru kaunselor sekolah. Dan kenapa awak perlu berjumpa dengan saya pada hari ini? Saya akan bantu semua anak murid yang punya masalah seperti awak, tidak kira masalah yang dihadapi itu kat rumah ataupun dekat sekolah. Baiklah, Cikgu. Okay, kalau macam tu, cikgu akan bantu awak daripada segi permohonan, dari pelbagai bantuan dan juga permohonan bantuan lah, dan di mana sebersedikit dapat membantu awak dalam segala pembayaran dan pembelajaran awak dekat sekolah dan juga di rumah. Okey? Baik, Cikgu. Boleh saya tahu, Cikgu, adakah saya termasuk dalam kategori antara pelajar yang memerlukan bantuan kat sekolah? Saya bukan apa, Cikgu. Kadang-kadang saya juga ada masalah kat sekolah di mana saya selalu diejek oleh rakan-rakan sebab yelah saya ni nampak seperti hanya berlakon macam orang susah semata-mata untuk dapatkan bantuan dari sekolah. Ya Khairul, seperti yang saya sedia maklum, untuk pelajar yang bermasalah, mempunyai masalah seperti awak ni berhak untuk menerima apa-apa sumbangan ataupun bantuan dan juga dana yang diperuntukkan oleh sekolah kita kepada para pelajar. Baiklah, Cikgu Aina, saya faham. Okey, so selepas tu, untuk hal antara awak dan rakan-rakan awak, awak tak perlu risau saya rasa. Saya cuma boleh nasihatkan awak untuk awak tak pedulikan mereka dan awak tak tahu je. Sebab saya rasa itu akan buatkan awak lagi rasa tambah masalah. So saya rasa awak just buat seperti biasa saja, okey? Hanya semudah itu ya, Cikgu? Ya Khairul, saya nasihat cara ni kepada awak sebab sebelum ni saya ada pengalaman bersama dengan anak murid saya. Saya yang lain yang di mana dia mengamalkan cara ini setelah dia sering diejek oleh rakan kelasnya. So dengan tu anak murid saya kembali seperti sedia kala, malah impak positif anak murid saya semakin menonjol daripada sebelum ini. Hal ini kerana apabila segala unsur negatif yang kita terima dan kita kembalikan dengan cara yang positif akan membuatkan diri kita semakin dihargai dan juga disanjung tinggi. Oh, baiklah kalau begitu. Saya akan cuba aplikasikan cara yang cikgu nasihatkan tadi. Okey, terima kasih Cikgu Aina sebab kembalikan semula sedikit semangat saya untuk terfokus belajar dan abaikan masalah kecil seperti itu. Sama-sama Khairul. Cikgu akan cuba bantu Khairul walaupun apa pun masalah yang Khairul tengah hadapi sekarang. Okey Khairul? Okey Cikgu Aina. Saya juga bolehlah aplikasikan cara cikgu ini sekiranya saya diejek atau dipelik oleh rakan lain kan? Berkaitan dengan ayah saya. Ya betul tu Khairul. Awak pun jangan mudah rasa kecewa, sedih ataupun cepat terasa dengan apa masalah yang ditimpa oleh awak dan keluarga awak. Awak mesti sentiasa berfikir positif yang bahawa awak boleh membuktikan awak boleh menjaga keluarga awak walaupun ketiadaan ayah awak. Awak juga boleh menjadi contoh untuk adik-adik awak pada suatu hari nanti. Bagi saya, awak sangatlah kuat dan saya sangat bangga dengan kemampuan awak yang mampu menjalani kehidupan awak sehingga sekarang walaupun ketiadaan ayah awak untuk menjaga ibu dan adik-adik awak yang lain. Baiklah Cikgu Aina, walaupun saya rasa sedikit sedih dan kecewa, tapi saya mesti teruskan perjuangan saya untuk menjaga ahli keluarga saya yang lain. Lagi pula, sayalah yang paling sulung kan, yang perlu menjaga mereka walau apa pun yang terjadi. Ya betul tu Khairul, tapi tak mengapa. Awak kalau ada apa-apa yang awak nak diluahkan tentang kehidupan ataupun masalah yang lain awak hadapi, awak sentiasa berfikir positif dan buang segala pemikiran negatif dalam hidup awak, okey? Baik Cikgu Aina. Cikgu, boleh saya tahu macam mana saya nak kembalikan prestasi pembelajaran saya kat sekolah? Saya dah ditegur oleh guru kelas saya sebab keputusan saya yang semakin menurun teruk.
Saya sengaja sembunyikan masalah saya tu sebab saya takut saya hanya gunakan ia sebagai alasan untuk malas belajar. Okey, baiklah. Berbalik semula kepada masalah pembelajaran awak di sekolah. Saya percaya awak sentiasa cemerlang dalam kelas sebelum ni. Cuma saya berasa pelik dan hairan dengan rekod keputusan peperiksaan awak sejak 2 bulan lepas yang saya tengok. Sebab agak teruk dan merundum ya. Saya sudah jangkakan yang awak mempunyai masalah sebab dan boleh efekkan awak punya exam ni. Ya betul tu Cikgu Aina. Saya pun rasa betul-betul kecewa dengan keputusan saya yang teruk ni. Saya rasa macam saya dah putus asa dengan apa yang saya dah belajar. Saya rasa betul-betul sedih sampaikan saya tak pandai bagikan masa belajar saya dengan masa saya bantu keluarga kat rumah. Khairul, awak jangan mudah rasa macam tu selalu. Baiklah Khairul, cadangan saya untuk bantu awak dalam mengatasi masalah ini, awak perlu buat satu jadual kerja di mana dia dapat membantu awak untuk mengasingkan antara urusan kerja awak di rumah dan juga time untuk awak belajar di rumah, okey? Jadi dekat situ awak akan nampak lebih jelas dengan jadual perjalanan aktiviti awak seharian dan awak akan rasa lebih tenang dan juga selesa untuk hadapi hidup awak dan hari-hari awak, okey? Jadi saya perlu cipta jadual saya sendiri Cikgu. Saya harap langkah dan cara yang Cikgu nasihatkan ni dapat saya gunakan. Ya, betul tu Khairul. Saya juga akan terlibat serta dalam mencipta jadual yang efektif ini untuk awak belajar dengan lebih tenang dan selesa dekat rumah. Selain itu, saya juga akan bantu dalam menguruskan hal permohonan kewangan daripada pihak sekolah. Saya harap sedikit sebanyak ia dapat mengurangkan beban dalam kehidupan awak dan keluarga awak. Okey Khairul? Baiklah Cikgu Aina, saya rasa bersyukur sangat kerana saya dapat berjumpa dengan Cikgu. Tiada masalah Khairul. Itu memang tugas saya sebagai seorang pendidik yang bergelar sebagai guru kaunselor. Jika ada apa-apa masalah lagi yang awak boleh hubungi saya pada bila masa saja. InsyaAllah saya akan bantu awak sebaik mungkin. Terima kasih Cikgu Aina kerana sudi bantu untuk mendengar segala luahan saya pada hari ini. Saya sangat hargai pertolongan Cikgu untuk selesaikan masalah yang saya hadapi ini. Sekali lagi saya ingin ucapkan terima kasih kepada Cikgu dan saya doakan kesejahteraan Cikgu dan murah rezeki pada Cikgu dan ahli keluarga Cikgu yang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Sama-sama Khairul. Saya juga doakan agar awak kembali semangat dan ceria seperti sedia kala, okey?